PDRM siasat pemimpin DAP susulan kritikannya terhadap keputusan Lembaga Pengampunan. Para ketua bahagian UMNO berpuas hati dengan keputusan Lembaga Pengampunan terhadap Najib. C4 gesa reformasi sistem pengampunan bagi pastikan mereka yang layak sahaja diberikan pengampunan. PKR belum putuskan tindakan disiplin terhadap Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi 5 Februari 2024 bersamaan 24 Rejab 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Polis Diraja Malaysia PDRM memulakan siasatan terhadap pemimpin DAP Tony Phua di bawah Akta Hasutan susulan kritikannya terhadap keputusan Lembaga Pengampunan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein, kenyataan Phua bersifat menghasut kerana mengkritik kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan serta turut mengajak orang ramai membenci institusi diraja. Polis telah memanggil bekas ahli Parlimen Damansara itu untuk memberi keterangan di Bukit Aman. Katanya, polis mengesahkan telah menerima laporan berhubung kenyataan Tony Phua menghina institusi diraja yang telah dimuat naik di Facebook. Siasatan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian Pendawaan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Para ketua bahagian UMNO berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan berhubung bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak diberi pengampunan penuh. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki selepas sesi taklimat tertutup bersama Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Ibu Pejabat UMNO di Kuala Lumpur. Ashraf berkata, ketua-ketua bahagian yang hadir juga sebulat suara setuju dengan keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO untuk meneruskan usaha mendapatkan pengampunan penuh untuk Najib. Katanya, kesemua pimpinan sepakat bersatu hati meneruskan usaha pembelaan terhadap Najib. Ashraf turut menggesa semua pihak agar tidak lagi mempertikaikan keputusan yang telah dibuat Lembaga Pengampunan. Sementara itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani menggesa ahli parti supaya menghormati dan menerima keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan meringankan hukuman penjara Najib Razak. Katanya, pemimpin dan ahli UMNO kini patut menumpukan usaha membaik pulih dan memperkukuh parti selepas perjumpaan tertutup berselama 2 jam bersama Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi dengan 191 ketua bahagian parti itu. Ahli Parlimen Titiwangsa itu berkata, sudah tiba masanya pemimpin dan ahli UMNO membuktikan kepada pengkritik bahawa barisan UMNO BN yang pernah dominan itu boleh bangkit semula dan kembali lebih kuat memperjuangkan rakyat. Katanya, sebagai ahli UMNO, pihaknya perlu akur kepada keputusan tersebut dan move on. Perjumpaan dengan ketua bahagian diadakan susulan pengumuman bahawa hukuman penjara Najib dipendekkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan dendanya dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Pusat Membantras Rasuah dan Kronisma C4 menggesa reformasi dilakukan terhadap sistem pengampunan di Malaysia bagi memastikan mereka yang layak sahaja diberikan pertimbangan. Gesaan itu sebagai respon kepada keputusan Lembaga Pengampunan mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang disabit bersalah dalam kes rasuah SRC International. C4 berpandangan
ada keraguan yang besar sama ada Najib memang patut atau tidak mendapat belas ihsan itu selepas mengambil kira kesalahan yang disabitkan ke atasnya ketika memimpin negara. Sifa berkata, legasi Najib telah tercemar dengan kehilangan besar wang rakyat dan tindakannya telah menyebabkan negara menanggung hutang yang sangat besar yang sepatutnya boleh disalurkan untuk manfaat rakyat pada tahun-tahun mendatang. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil memberitahu parti itu belum memutuskan tindakan disiplin terhadap ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim kerana belum bermesyuarat bagi membincangkan saranannya supaya UMNO menukar kepimpinan. Hassan sebelum ini menyarankan UMNO merombak kepimpinannya yang segar, berintegriti dan berkarisma daripada menumpang dahan Pakatan Harapan yang diakui rapuh menjelang PRU 16. Susulan itu, Hassan dilaporkan bersedia dikenakan tindakan disiplin termasuk dipecat PKR jika haknya untuk bersuara dianggap kesalahan. Beliau juga tidak gentar dengan teguran Fahmi semalam yang berharap pimpinan politik termasuk dari parti sama ada beliau bermuhasabah dan tidak terlalu pantas memberi komen boleh mengguris hati parti dalam kerajaan perpaduan. Fahmi mengingatkan Hassan perlu sedia menerima teguran selepas menegur orang lain. Seorang penganalisis berpandangan pembangkang seperti menerima tamparan susulan pelantikan ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mengetuai jawatan kuasa kerajaan berkait harga dan kos sara hidup rakyat. Profesor Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata, sebaliknya lantikan Syed Hussein itu memberi gambaran baik kepada kerajaan namun menjejaskan pembangkang terutama Bersatu. Selain Bersatu, PAS merupakan parti komponen Perikatan Nasional PN yang membentuk blok pembangkang di Parlimen. Azmi berkata, pelantikan itu mengaibkan pembangkang memandangkan mereka sentiasa memainkan jumlah sokongan dan mencanang mempunyai cukup bilangan dari ahli Parlimen bagi membentuk kerajaan. Namun sebaliknya, ia berlaku. Beliau berkata pembangkang gagal dalam fungsinya sebagai semak dan imbang terhadap kerajaan termasuk isu penting seperti kos sara hidup. Syed Hussein dilantik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai jawatan kuasa di bawah mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Rakyat. Bekas ahli Parlimen Bangi, Ong Kian Ming, tampil membela rakan separtinya dalam DAP Tony Pua yang sedang disiasat berhubung kenyataan menyindir keputusan meringankan hukuman Najib Razak berkait kes SRC International. Katanya, apa yang Pua lakukan untuk mendedahkan betapa besarnya skandal 1MDB semasa menjadi ahli parlimen dan rakyat Malaysia masih membayar hutang berbilion ringgit yang ditanggung akibat skandal itu. Sementara itu, Setiausaha Agong Muda Amir Hadi turut menyatakan sokongan terhadap Pua dengan berkata DX, beliau tidak faham apa yang dikatakan menghina dalam kenyataan tokoh DAP itu. Beliau turut menyatakan solidariti bersama Pua menggunakan tanda pagar mansuh akta hasutan. Untuk rekod, ketika menjadi ahli Parlimen Damansara, Pua membangkitkan skandal 1MDB di Dewan Rakyat pada tahun 2010. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.